Salam sejahtera kepada Dr. Jusia dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 5 akan membentangkan mengenai rancangan pengajaran individu mengenai kanak-kanak berkeperluan khas. Berikut merupakan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada Moriliska LT Mondon, Nur Zarina binti Abdul Zaman, Nur Sheila binti Dolah, Dayangku Nur Farah Aisyah Awang Patera, dan Nur Syuhada Ain Natasha binti Ali Hussein. Berikut merupakan maklumat rancangan pengajaran individu mengenai kanak-kanak berkeperluan khas yang mempunyai masalah disleksia. Untuk pengetahuan umum, disleksia adalah gangguan pembelajaran yang memberi kesan terhadap keupayaan untuk membaca, mengeja, menulis, dan bercakap. Dalam RPI ini, nama pelajar adalah Siti Aisyah, manakala tarikh mula RPI dilaksanakan adalah pada 25 Jun 2023 dan tarikh tamat RPI ini adalah pada 25 Jun 2023. Tunjang yang digunakan dalam RPI ini adalah tunjang komunikasi. Pengetahuan sedia ada murid adalah murid boleh menyebut huruf M, W, N, dan U. Manakala matlamat jangka panjang RPI ini adalah murid dapat membezakan huruf M, W, N, dan U, dan yang kedua adalah murid dapat menulis huruf M, W, N, dan U dengan betul. Bagi kekuatan pelajar adalah murid aktif dalam kelas, manakala kelemahan atau masalah yang dapat dikenal pasti adalah murid menulis huruf M, W, N, dan U secara terbalik. Seterusnya adalah pengisian dalam rancangan pengajaran individu. Objektif jangka pendek dalam rancangan pengajaran ini adalah membolehkan murid untuk menguasai kemahiran pratulis dan menguasai kemahiran menulis huruf. Untuk aktiviti pula, kanak-kanak akan menggerakkan tangan secara terkawal, menulis huruf dengan cara yang betul, yaitu huruf kecil. Pendekatan pula, kanak-kanak melakarkan huruf M, W, N, dan U menggunakan gerakan tangan. Dan yang kedua pula adalah latihan menulis menggunakan pensel. Dalam penilaian akan dilakukan melalui ujian pra, yaitu senarai semak penggunaan huruf W, M, N, dan U. Seterusnya akan dilihat melalui aktiviti melakar huruf di atas beras dan lembaran kerja senarai semak penggunaan huruf W, M, N, dan U selepas kajian. Yang seterusnya adalah aktiviti mengenal huruf kecil. Itu adalah nama aktiviti kami dan cara-caranya adalah sintaksi, penerangan mengenal bentuk huruf. Yang pertama, guru akan memperkenalkan huruf iaitu M, W, N, U kepada murid dan guru akan menunjukkan beberapa bentuk huruf melalui simbol ataupun lambang. Guru akan menerangkan bagaimana cara menulis bentuk huruf iaitu M, W, N, U. Langkah yang pertama adalah menulis bentuk huruf di pergelangan tangan. Murid akan melakukan secara berpasangan dengan murid lain ataupun guru saja. Seorang murid perlu memejam mata sambil menghulurkan tangan, manakala murid yang lain ataupun guru akan melihat satu huruf yang ditujukan tanpa membunyikan huruf tersebut. Langkah ketiga, murid lain ataupun guru perlu menulis yang dilihat di pergelangan tangan murid yang memejam mata dengan menggunakan jari. Melalui deria sentuhan, murid akan mencuba meneka dan menyebut nama huruf yang ditulis. Aktiviti ini dilakukan secara bergilir-gilir antara murid. Langkah seterusnya, murid akan diberikan latihan menulis yaitu menyuri huruf seperti M, W, N, dan U. Setelah selesai menyuri huruf, guru akan memberikan stiker sebagai tanda ganjaran untuk menaikkan semangat atau motivasi murid-murid.
Langkah seterusnya, murid akan mencoba menulis bentuk huruf kecil menggunakan beras. Pertama, murid akan diberikan sebuah bekas yang berisi beras oleh guru. Kemudian, murid perlu menulis bentuk huruf yang mereka lihat, yaitu huruf kecil M, W, N, dan U. Dalam aktiviti ini, murid akan mengaplikasi teknik menulis bentuk huruf yang telah diajar. Cara-caranya boleh dilihat melalui video yang akan dipaparkan selepas ini. Baik, seterusnya ialah bahagian instrumen. Nama murid ialah Siti Aisyah. Tunjang komunikasi. Tarikh ialah pada 25 Jun 2023 dan tajuk membezakan M, W, N dan U. Baik, bagi yang pertama, perkara murid dapat mengenal huruf M, W, N dan U. Pemerhatian, ya, catatan, guru bertanya kepada murid sekiranya murid dapat mengenal huruf M, W, N dan U. Yang kedua ialah murid dapat menulis huruf M, W, N dan U. Guru mengajar dan memerhati murid agar dapat menulis M, W, N dan U. Yang ketiga pula ialah murid dapat mengenal pasti bentuk huruf M, W dan U, iaitu guru mengesan sekiranya murid dapat mengenal pasti huruf M, W, N dan U melalui lembaran kertas kerja. Yang keempat pula ialah menulis huruf menggunakan tampalan kertas huruf di tangan sambil memejamkan mata. Catatan, guru menguji murid agar dapat menulis huruf tanpa sebarang bantuan. Yang kelima pula ialah murid meneka huruf M, W, N dan U dengan menggunakan deria sentuhan. Catatan, guru menguji murid agar dapat mengenal huruf dengan hanya menggunakan deria sentuhan pada bentuk huruf kertas. Yang keenam pula ialah murid dapat menulis huruf dalam bekas beras tanpa gagal. Di sini catatan, guru menggunakan teknik menulis di dalam bekas beras untuk menguji murid. Kesimpulannya, aktiviti yang dilakukan dapat meningkatkan emosi dan motivasi kanak-kanak dengan bermain sambil belajar. Bukan itu saja, kanak-kanak juga dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan meningkatkan perkembangan otak. Tambahan pula, konsep aktiviti yang dilakukan ini adalah sehat, selamat dan juga seronok. Guru juga dapat mengenali kelebihan dan kekurangan kanak-kanak melalui komunikasi atau interaksi yang dilakukan sepanjang aktiviti berlangsung.